Salam sejahtera kepada Sensei. Tajuk tugasan ini ialah Amalan Bento di Jepun, iaitu Nihon no Bento Bunka. Presentasi ini dipersembahkan oleh Go Tibong E164200 Tung Chiu Hui E164776 dan Ahmad Daihaki E166279. Kaedah pelaksanaan amalan bento dimulakan dengan penyediaan bekas. Bekas biasanya diperbuat daripada kayu. Terdapat juga bekas bento yang dibuat daripada plastik atau besi. Seterusnya, pembahagian makanan dalam bentuk misbah sekurang-kurangnya terdiri daripada 4 jenis makanan. Misbah karbohidrat, protein, sayur-sayuran dan makanan ialah 4-2-1-1. Berikutnya, penambahan warna-warni. Warna gelap memberikan impak penglihatan. Sayuran dan buah-buahan yang berwarna menambah keindahan. Bagi warna pilihan, contoh makanan yang berwarna merah ialah tomato, apple dan strawberry. Untuk warna kuning dan jingga pula jagung, ubi kentang dan pisang disarankan. Bagi warna hijau pula asparagus, brokoli dan bayam disarankan. Untuk warna putih, hitam dan serang, akar teratai, tendawan, inoki dan hijiki boleh digunakan. Bagi turutan penyusunan makanan pula, karbohidrat disusun dahulu diikuti oleh protein, sayur-sayuran dan buah-buahan. Seterusnya, membungkus makanan dengan ketat. Tujuannya ialah mengelakkan makanan terselera dalam bekas bento. Pack dahulu makanan berbentuk atau besar, diikuti makanan yang berbentuk anjil dalam ruang yang tertinggal. Akhir sekali, tambahkan beberapa makanan berperisai kecil untuk mengelakkan makanan beralih. Catatan terawal bagi budaya bento di Jepun ialah abad ke-15, di mana orang Jepun keluar untuk berburu dan menanam atau berperang. Makanan yang biasa dibawa ialah nasi kering atau nasi berbola yang boleh dimakan dalam bentuk kering atau hidrasi semula dengan air sejuk atau panas. Kisah Ise mengandung ini. Ilustrasi orang Jepun memakan nasi kering semasa melanjut. Perkataan bento berasal daripada abad ke-16. Seorang komandan tentera yang bernama Oda Nobunaga membekalkan rakyat yang ramai dalam istana dengan makanan secara individu. Perkataan bento telah diberi untuk menerangkan makanan mudah yang dikaitkan dengan cara ini. Secara tradisinya, pekerja yang bekerja di pulau seperti lapangan, bukit, kapal, perikanan dan bandar membawa makan tengah hari dengan mereka kerana tiada masa untuk balik rumah makan. Fungsi bento dalam masyarakat moden Jepun termasuklah bersosial, membentuk hubungan silaturahim antara satu sama lain, serta mewujudkan semangat kerjasama dalam komuniti mereka. Mengapakah amalan bento mesra alam? Kerana ia mampu mengurangkan penggunaan bekas peristirina, mencapai matlamat bebas plastik dan menyelamati hidupan laut, mengguna semula beg dan bekas untuk mengurangkan penghasilan sampah selepas makan, serta memelihara sumber alam dan tenaga kerana plastik merupakan sejenis petrokimia yang susah untuk diurai secara semula jadi. Malaysia juga turut mempunyai amalan seakan-akan amalan bento meski tidak diamalkan secara meluas. Ada ibu bapa yang menyediakan bekas makanan bagi anak-anak yang bersekolah kerana berpendapat makanan yang disediakan sendiri adalah lebih sihat dan seimbang berbanding makanan yang dijual di kantin sekolah. Di samping lebih menjimatkan wang. Bukan itu sahaja, golongan suami juga ada yang dibekalkan dengan bekas makanan gaya Malaysia untuk dibawa ke tempat kerja. Antara perbezaan amalan bento di Jepun dan amalan bekas makanan di Malaysia adalah di Jepun, bekas makanan dikenali sebagai bento, manakala bekas makanan di Malaysia kebiasaannya dipanggil bekal. Bahan makanan di dalam bento pula disusun secara rapi, manakala bahan makanan di dalam bekas makanan di Malaysia tidak disusun serapi bento. Orang Jepun mementingkan bahan makanan yang berwarna-warni bagi menaikkan seri bento yang disediakan, manakala orang Malaysia tidak mementingkan aspek warna makanan. Perbezaan terakhir adalah tujuan amalan bento di Jepun adalah kerana amalan ini mudah dilakukan serta memberi kesan baik terhadap kesihatan, manakala amalan bekas makanan di Malaysia keutamaannya adalah bertujuan bagi menjimatkan wang. Terima kasih.